Kajian firma perundingan Frost & Sullivan mendapati kos perubatan di Malaysia meningkat sehingga 10% setiap tahun. Beberapa badan bukan kerajaan NGO pula menjangka kos perubatan meningkat lebih drastik jika rundingan perjanjian perkongsian Trans-Pasifik TPP dimeterai. Ada pihak pula melihat kebaikan di sebaliknya. Butirannya bersama Amin Hayat Abdul Rahim. Menurut kenyataan bersama NGO perubatan yang menolak TPP, Amerika Syarikat didakwa mengenakan terma bagi mengurangkan akses kepada ubat-ubatan. Antara termanya, melanjutkan tempoh ubat paten melebihi 20 tahun. Cara itu didakwa menyekat hak rakyat untuk mendapatkan ubat generik yang mampu dimiliki. Ubat generik dikeluarkan oleh syarikat farmaseutical lain setelah tamat tempoh paten. Kandungan dan kesannya adalah hampir sama dengan ubat paten. Berikut contoh perbandingan harga kedua-dua jenis ubat berkenaan. Pil ubat paten bagi penyakit kencing manis 60 sen lebih mahal berbanding pil ubat generik. Paling ketara, ubat penyakit darah tinggi paten RM10 lebih mahal berbanding ubat generik. Dia akan paten prosedur dan surgery dan juga mana-mana investigation yang kita nak lakukan kepada patient. So, siapa yang nak guna prosedur ni mungkin kena bayar untuk paten dia. So, akan lagi meningkatkan kos kepada rakyat. Eksekutif Dasar Majlis AIDS Malaysia Fifa Rahman pula khawatir kerajaan bakal berdepan tindakan undang-undang jika melanggar terma TPP. Seperti kerajaan Australia, kerajaan Malaysia harus mengeluarkan ISDS atau Investor State Dispute Settlement daripada rundingan FTA. Ini adalah kerana ISDS membolehkan syarikat asing menyaman kerajaan Malaysia di Mahkamah Antarabangsa. Menteri Kesihatan Datuk Seri Liao Tiong Lai dalam kenyataannya sebelum ini menemplak terma lanjutan paten ubat-ubatan dalam TPP. Namun, ada yang menyokong polisi berkenaan. Dari segi kos, jangka pendek memang nampak tinggi. Tapi seperti saya sebut tadi, kalau pesakit tu ubat generik tak berkesan, masuk ICU ataupun CCU, intensive care, rawatan rapi, kos untuk sehari kan beribu-ribu ringgit untuk kos untuk seorang pesakit sebab ada dripnya, mesin pernafasan, oksigennya, bukan murah. Jadi kalau kita pertimbangkan ubat kos-kos untuk hasilkan ubat patented ya dan ubat generik ni, ubat generik itu akan offset apa kos yang perlukan oleh untuk membeli ubat original, ubat patented. Beliau yakin syarikat farmaseutical akan menurunkan harga ubat paten jika tempoh paten dilanjutkan. Perdebatan dalam TPP adalah adakah patut paten dipanjangkan atau tidak. Maka where do you draw the line? Do you actually respect intellectual property rights ataupun adakah kita nak terus tidak menghormati hak pemilikan harta intelek oleh sesiapa pun. Ialah kerajaan perlu melakukan pendidikan umum yang lebih meluas mengenai faedah perdagangan bebas, faedah TPP dan juga bagaimana rakyat akan enjoy a better quality of life. Menurut beliau, jika TPP dimeterai, nilai dagangan Malaysia Amerika Syarikat dijangka meningkat hampir 12%. TPP adalah satu perjanjian bebas FTA yang bermatlamat meliberalisasikan ekonomi rantau Asia Pasifik. 9 negara terlibat termasuk Amerika Syarikat, Singapura, Malaysia, Australia dan Brunei. Matlamat Malaysia Maju Menjelang 2020 mampu direalisasikan dengan perjanjian perdagangan dan sebelum ia dilaksana, ada terma dan syarat yang perlu diberi perhatian dan hasil perbincangan setiap kali rundingan diadakan perlu didedahkan kepada umum bagi kepentingan bersama. Amin Hayat Abdul Rahim, TV9.